time sebenarnya initially ialah Ahad dan sepatutnya petang ini, tapi alhamdulillah saya bersyukur sangat sebab saya boleh present pagi sebab sebenarnya saya on the way ke Johor Bahru. Sekarang saya di kampung di Negeri Sembilan. So sekejap lagi lepas habis program, insyaAllah saya akan bergerak ke Johor Bahru hantar anak saya yang bersekolah di JB lah. Jadi adik-adik yang dihormati sekalian, hari ini doktor diberikan satu topik yang sangat menarik di mana kita akan bercakap tentang belia dan norma baharu. Belia dan norma baharu, in which I think topik tu besar, tetapi doktor akan cuba ringkaskan. Okay. Kunci kereta, tengok tambah. Doktor akan cuba ringkaskan sebab kita ada 1 hour je, 1 jam saja, dan doktor tak nak merapu-rapu sangat yang terlalu jauh sehingga you all pening dengan macam-macam istilah yang pelik-pelik, dan doktor akan try to focus to what is actually apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. So belia dan kesihatan mental, belia dan norma baharu adalah satu perkara yang saya kira besar dan doktor letakkan soal dekat hujung norma baharu tu ada tujuannya. Nanti kita akan bincangkan kenapa doktor letakkan norma baharu tu ada tanda soal. So sebelum kita pergi jauh, adik-adik sekalian, izinkan doktor berkongsi berkaitan dengan statistik kesihatan mental yang ada di Malaysia, di mana berdasarkan apa yang kita buat kajian pada tahun 2016 menunjukkan bahawa 29.2% rakyat Malaysia berhadapan dengan masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental bukan bermaksud penyakit mental. Masalah kesihatan mental can be anything. Contohnya macam you all pagi ni bangun-bangun pagi rasa macam mood tak bagus, mood ke laut, rasa tak berpenat seronok, badan rasa tak sihat. Nak fokus dengan program hari ni pun susah. Lepas tu concentration pun ke laut dalam dan sebagainya. That's actually masalah kesihatan mental, bukan penyakit mental. Ataupun you all ada bergaduh dengan kawan-kawan ke ataupun pasangan ke dan sebagainya, itu adalah masalah kesihatan mental. Isu yang berkaitan dengan pengawalan kemarahan adalah masalah kesihatan mental. Isu tak ada mood few days adalah masalah kesihatan mental. Isu stres nak exam adalah masalah kesihatan mental. Isu kerja adalah masalah kesihatan mental. So segala benda yang berkaitan dengan kehidupan kita itu adalah isu kesihatan mental, dan ia tidak bermaksud bahawa seseorang itu ada penyakit mental, which is actually totally different thing. So apa yang doktor nak share hari ini adalah berkaitan dengan isu kesihatan mental ataupun istilah yang mudahnya mental lah, tapi bukan penyakit mental. Sebab penyakit mental, you all kena bagi doktor 1 day untuk sembang pasal penyakit mental saja. So hari ini kita bincang 1 hour ni kesihatan mental saja, di mana 29.2% Malaysian, 29.2% rakyat Malaysia berhadapan dengan masalah kesihatan mental pada satu masa. Ini adalah kajian pada tahun 2016 di mana memang WHO, World Health Organization, telah menjangkakan bahawa by 2020, tahun lepas, penyakit mental terutama masalah kemurungan akan menjadi beban penyakit kedua tertinggi selepas cardiovascular problem. Maksudnya selepas penyakit-penyakit jantung, in which itu adalah jangkaan mereka pada 2020, di mana pada ketika mereka buat jangkaan itu, which is 10 years ago, mereka tak sangka bahawa tahun 2020 atau 2019, penghujung 2019 kita akan berhadapan dengan pandemik. Sebab kalau ikutkan data ni, macam mana dia projek kan, sebenarnya ialah berdasarkan kepada trend perkembangan penyakit, trend diagnosa, trend rawatan, kos rawatan, bebanan daripada rawatan, bebanan daripada kehilangan kerja dan sebagainya. So projection tu menunjukkan by 2020, memang dunia akan berhadapan dengan masalah kesihatan mental yang membebankan in terms of socio-ekonomi. So itu before COVID-19. But suddenly COVID-19 comes, kita tahu apa impak dia for the past 1 year and plus, tahun lebih dah ni, di mana kita tahu bahawa ada ramai orang berhadapan dengan macam-macam masalah, especially socio-ekonomi, social dan ekonomi. Di mana dua benda ni adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang boleh kata bahawa aku boleh hidup seorang-seorang, aku tak perlukan orang lain dan sebagainya, aku happy je hidup seorang. Sebab even bila cakap aku happy je hidup seorang, sebenarnya kita dah dengar dah macam tak berapa happy di situ. So ramai orang sebenarnya perlukan orang lain. Dan kita hidup manusia ni memang kita perlukan orang lain. Sebab kita bukan makhluk yang sempurna. Kita bukan makhluk yang sempurna. Kita ada banyak kelemahan, dan kelemahan kita itu ditampung oleh rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, orang yang tersayang dan sebagainya. That's why kita perlukan orang lain. And obviously because of COVID-19 juga, masalah-masalah yang berkaitan ekonomi memang kita payah sembang. Dan obviously bila kita cakap pasal norma baharu, we are talking about the impact kesan socio-ekonomi ini kepada kehidupan you all, especially belia.
di mana memang sekarang ni adalah masa di mana korang nak mencorak hidup, nak membentuk hidup, nak membina hidup, nak mencari arah yang betul-betul proper dan sebagainya, and suddenly you dihentam ataupun you diserang ataupun you dicabar oleh satu situasi di mana it has not been happening di Malaysia ataupun di seluruh dunia for the past 100 years. Di mana the last time yang kita berhadapan dengan pandemik yang global scale adalah pada ketika Spanish flu, di mana 50 million people died because of the virus. Dan kalau ikut kajian, especially coronavirus juga. Di mana coronavirus ni kalau kita tahu, kalau you all dalam medical, mesti you all tahu bahawa coronavirus adalah salah satu virus yang sangat jahat. Kalau dia evolve, dia melalui evolusi dia dan membentuk satu patogen yang baru, dia akan mengakibatkan pandemik yang skala dia bukan kecil. Depends on dia punya dia punya kadar jangkitan, keboleh jangkitan dia. So bila bercakap tentang masalah kesihatan mental adik-adik sekalian, tadi Dr. cakap pasal statistiknya dan apa yang WHO kata, dan the most important part about the statistik adalah data menunjukkan bahawa di kalangan 16 ke 25 tahun adalah golongan umur yang berhadapan dengan masalah kesihatan mental yang paling tinggi di Malaysia. Kalau katakan average purata rakyat Malaysia adalah 29.2%, mereka di kalangan 16 ke 25 tahun is around 30 to 32%, which is actually a bit higher than the others. So Dr. akan bincangkan lebih sedikit on the third slide berkaitan kenapa itu berlaku. Tetapi that's why dalam konteks belia kan adik-adik sekalian, kita memang kena bincang benda ni properly. Sebab masalah kesihatan mental ni bukan sesuatu yang asing. Tidak ada antara kita semua yang boleh kata aku ni stabil 24 hours a day, 365 days a year and whatever it is kan, for the past 18 years, 19 years, 20, 25 years or 30 years. Kita ada cabaran-cabaran kita tersendiri yang mengganggu kehidupan kita sebentar. Tapi most of the time kita akan berjaya bangkit dan berjaya maju ke hadapan tanpa ada masalah sangat. Tapi ramai juga di kalangan kita yang berhadapan dengan cabaran dan kehidupan yang end up dengan macam-macam masalah pada masa akan datang. And then saya akan bincangkan sedikit kenapa itu berlaku. So bila kita bercakap tentang masalah kesihatan mental, before kita cakap pasal norma baharu, we are talking about a person, seorang individu yang dia ada dua faktor yang mempengaruhi kehidupan dia. Satu faktor eksternal iaitu faktor luaran, dan satu lagi adalah faktor dalaman, internal. So eksternal dan internal ni sebenarnya ada pelbagai. Kalau eksternal ada sekalian, obviously kita tahu bahawa in terms of kita punya lingkungan sosial kita, in terms of rakan-rakan kita, apakah pekerjaan kita, apakah bagaimanakah kita dibesarkan, apakah yang mengakibatkan di manakah kita berada sekarang, apakah kelulusan kita, tahap akademik kita, bagaimana orang melayan kita, bagaimana kita melayan orang, itu adalah faktor-faktor eksternal. Termasuklah situasinya, termasuklah kondisinya, termasuklah apa-apa cabaran yang datang daripada luar, itu adalah eksternal. Dan internal adalah personality traits kita, maksudnya ciri-ciri personality kita. Biasanya orang dengar pasal introvert, extrovert, ambivert dan sebagainya, tetapi personality traits ataupun ciri-ciri personality ni ada pelbagai. Even kalau kita bercakap tentang perfectionism pun ada pelbagai jenis perfectionism, ada 3 jenis perfectionism. Kalau kita bercakap pasal extrovert, introvert dan ambivert pun sebenarnya itu pun tidak tepat juga. Kalau kita bercakap tentang clusters of personality disorder pun ada 9 cluster of personality. So macam-macam cara kita boleh gambarkan personality seorang individu tersebut, tetapi the most important thing adalah bila kita cakap tentang personality, ia adalah sangat individualized, sangat personal dan dia sangat unik. Sebab kita semua adalah unik. Kita, every one of us adalah unik dan tidak ada antara kita ni sama 100%. Walaupun kita kembar sekalipun, even kembar pun berlainan because of so many factors. Sebab apa? Contoh simple je adik-adik sekalian, kalau katakan kita seorang kembar, kita ada kembar kita, even the way that we see satu benda akan berbeza juga. Contoh macam katakanlah you all berdua ada kembar sekarang ni. Satu orang akan melihat daripada sebelah sini dan satu orang akan melihat daripada sebelah sini. That is actually dah totally different perspektif already. Itu baru satu perkara. Inikah pula dalam kehidupan mereka seharian, mereka bukannya kembar siam. Even kembar siam pun sebenarnya ada perspektif yang berbeza. So every single one of us sebenarnya dibentuk
oleh perspektif kita dan kehidupan, bagaimana kita pandang benda, bagaimana kita interpret situasi-situasi tertentu, bagaimana kita cope dengan masalah-masalah tertentu, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah tertentu, apakah isu-isu yang mendasar dalam diri kita, sama ada isu itu sesuatu yang boleh diselesaikan ataupun tidak boleh diselesaikan, isu lama atau isu baru atau isu sekarang, kemudian isu-isu kerohanian dan sebagainya. Semua ini adalah perkara-perkara eksternal dan internal yang mempengaruhi kita. Dan semua ini juga akan mengakibatkan kita akan sampai ke breaking point, in which bila doktor bercakap tentang breaking points, doktor bercakap tentang masalah kesihatan mental. It's not yet penyakit mental. So, penyakit mental adalah spektrum yang paling hujung sekali, di mana majoriti kita insya-Allah akan berhadapan dengan masalah penyakit mental. Tapi masalah kesihatan mental, kebanyakan kita akan berhadapan dengannya. But at the same time, adik-adik sekalian, kita kena bezakan pula masalah kesihatan mental dengan negative emotional experience ataupun emosi-emosi negatif yang normal yang biasa berlaku hari-hari, macam awan ada awan gelap, awan mendung, awan ribut, awan cerah, awan tak ada dan sebagainya, awan putih, awan gebu, awan macam marshmallow dan sebagainya, bentuk whatever it is. So emosi kita begitu juga, dia akan datang dengan pelbagai bentuk, pelbagai warna, pelbagai cabarannya, tetapi dia akan datang dan pergi. Itu ada normal emotional experience yang berlaku hari-hari, dia tak stay. Awan tak pernah stay, adik-adik sekalian. Itu adalah emosi kita, dan emosi kita akan berubah daripada hari ke hari bergantung kepada situasi dan sebagainya. Dan negative emotional experience adalah normal. Jangan sesekali adik-adik sekalian risau dengan negative emotional experience jika sekiranya ia datang fleetingly. Fleetingly maksudnya main, datang saat, lepas tu dia pergi. Datang kejap, dia pergi. Datang kejap, dia pergi. Compare with masalah kesihatan mental. Biasanya masalah kesihatan mental, bila dia bercakap tentang masalah kesihatan mental, ialah apabila ia mula meninggalkan kesan pada diri kita dan diri orang lain di sekeliling kita. Tak kisahlah dalam konteks apa sekalipun. Dalam konteks kita sebagai individu, dalam konteks kita dengan orang lain, dalam konteks kita dalam keluarga, dalam konteks kita dengan pasangan, dalam konteks kita dengan tempat kerja atau belajar. So, masalah kesihatan mental yang berkaitan dengan situasi di mana negative emotional experience tu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Bila sakit mental lain pula, tak payah sembang pasal sakit mental sebab ini baru sikit je ni. One of the thing yang doktor nak ingatkan kepada you all, jika you all melalui fasa negative emotional experience, jangan cepat sangat untuk cuba mendiagnosa you all dengan apa-apa penyakit mental. So as I said, penyakit mental is very small in statistics, sangat kecil percentage dalam masyarakat kita, tak ramai orang ada sakit mental dan sebagainya. So all of these factors daripada sebelah kanan doktor, social support, personality traits, underlying issues, coping styles, spirituality, sama ada controllable, beyond control dan sebagainya, sama ada kita boleh control, kita boleh kawal atau tidak boleh kawal. External dan internal factors ni, dia boleh mengakibatkan the breaking point. Breaking point tu can be negative emotional experience which is sekejap saja, atau masalah kesihatan mental which is maybe agak lama tetapi most of the time tak akan more than 1 week, ataupun penyakit mental which is actually usually biasanya akan melebihi 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan without stopping, without breaking. So when we are talking about orang muda dan statistik masalah kesihatan mental yang sangat tinggi, what's happening here? Apa yang berlaku sekarang ini? Apa yang berlaku sebenarnya kepada orang muda yang mengakibatkan mereka cenderung untuk berhadapan dengan masalah kesihatan mental? Sebab mungkin klise yang kita dengar ialah orang muda lemah, orang muda tak kuat, orang muda manja sangat, orang muda macam kita panggil terlalu bergantung kepada orang yang lebih tua, ibu bapa dan sebagainya. Orang muda tidak ada resilient, orang muda tidak ada kekuatan daya tahan yang tinggi, orang muda tidak ada cara yang selesaikan masalah yang bagus dan sebagainya. Sebab the cliche statements ni datang daripada pandangan kepada mereka-mereka yang menunjukkan masalah mereka secara umum, secara sebagai untuk tatapan umum. Tetapi majority of us sebenarnya tak ada masalah apa-apa pun. Even katakanlah saya sebagai orang tua ni pun sebenarnya pernah melalui this life punya transition ketika umur you all, adik-adik sekalian, di mana pengalaman yang kita lalui semasa kita remaja, belia dan dewasa muda akan kita gunakan pada umur saya sekarang, in which saya learn from there.
So why? Kenapa orang muda berhadapan dengan masalah penyakit mental yang pelbagai? Ini tak kisahlah COVID tak COVID, ini adalah hakikatnya. Kenapa? So kita start dengan statistik. 16 to 25 years old adalah golongan yang dikatakan paling tinggi isu kesihatan mental. So what's actually happening? So we are talking about transition adik-adik sekalian. Pada ketika inilah sebenarnya antara umur 16 ke 25 tahun ini adalah the peak of the life transition yang you all akan lalui. Dan the transition yang you akan lalui, transisi yang you lalui pada ketika umur antara 16 ke 25 ni bukan satu, tetapi mudah ceritanya, 15 you fikir 3, 16 you masuk form 4. Masuk form 4 ada first transition. Form 5 SPM adalah the second transition. Lepas result SPM, in between SPM dan university, college dan sebagainya, tingkatan 6 dan sebagainya, the third transition. Kemudian in between university, college dan sebagainya, mungkin nak masuk universiti atau tidak, the fourth transition. And then boleh kerja atau tidak boleh kerja, the fifth transition. Lepas kerja, okey tak okey, the sixth transition. Betul pun dah salah kira dah. The sixth transition. Seterusnya nak mencari pasangan atau tidak mencari pasangan, another transition dalam hidup you. Memulakan kehidupan sebagai berpasangan, another transition. And then by the age of 25 kan, majoriti kita mungkin sudah ada, kita panggil sebagai most of us memang sama ada kita sudah pun ada pasangan ataupun sudah mula berfikir tentang kahwin ataupun sudah mula ada duit untuk berfikir untuk buat apa. So transition yang you all alami pada ketika peringkat umur ini adalah pelbagai, dan setiap transition itu ada sangat penting di mana dia akan mencorak kehidupan you. Senang cerita macam ni, masa PT3, you ambil exam you bagus, you boleh masuk apa yang you nak. Maksudnya apa penjurusan you nak, sains ke, non-sains ke, sastra ke dan sebagainya kan. So that's the first transition. That can be the first kekecewaan yang you berhadapan ataupun the first cabaran yang you hadapi. Di mana form 4 dan form 5 kehidupan dia sangat berbeza berbanding dengan lower secondary school, form 1 sampai form 3. And then form 4, form 5 tu baru kita nak adapt dengan suasana form 4, form 5. Suddenly kita berhadapan satu exam yang paling besar dekat Malaysia, paling besar ialah SPM. Di mana SPM ni menentukan pintu apa yang you akan pilih the next step. Sama ada boleh sama belajar atau tak boleh sama belajar, universiti atau kolej swasta atau kerajaan, matrik atau tidak matrik, STPM atau tidak STPM dan sebagainya kan. So that is actually another major transition yang you all alami kan. So bila you dah duduk SPM and then keputusan yang keluar and then maybe keputusan tak bagus ke bagus ni, that's actually transition yang besar juga. Dan masuk universiti, katakan nak pilih jurusan A, tiba-tiba dapat jurusan B, you tak suka dengan jurusan itu, that's another transition. Dan transisi ini adik-adik, dia meninggalkan tekanan pada kita. Dia meninggalkan cabaran kepada kita, dia meninggalkan kesan kepada kita langsung dan tidak langsung. Dan transisi ini sebenarnya membina. Transisi ini membina kehidupan you all daripada seorang yang boleh kita katakan sebagai awal remaja, which is actually kita masih lagi kebudak-budakan, form 1 atau form 3 masih lagi kebudak-budakan. Form 4, form 5 kita sudah mula ada kematangan sedikit dan kita mula diletakkan tanggungjawab tentang pilihan-pilihan, ataupun kalau kita tak mampu nak memilih, ibu bapa kita akan mula memilih untuk kita sebab mereka sudah mula kalut dengan masa depan kita pula mungkin belum lagi sampai tahap itu. So kekalutan yang berlaku itu mengakibatkan pelbagai tekanan dan mulalah konflik berlaku dalam kehidupan kita yang pelbagai. So dalam universiti pun kita ada konflik kita sendiri. Kita nak membina contohnya siapakah Rostam yang yang jadi matang nanti, siapakah Ahmad, siapakah Sufan, siapakah Saharudin dalam 5 tahun atau 6 tahun daripada point entrance of universiti dan sebagainya. So ini adalah satu pembentukan yang bukan sedikit. Dan kalau kita tengok kan, begitu cepatnya transisi yang berlaku dan begitu banyaknya tekanan yang berlaku, cabaran yang berlaku dalam konteks ini, you all boleh bayangkan bahawa ini boleh mengakibatkan ada orang akan jatuh, ada orang akan jatuh dan boleh bangun, ada orang yang jatuh dan tersungkur, ada orang yang tak akan jatuh tetapi dia akan jatuh kemudian, ada orang yang jatuh tetapi dia akan bangun nanti. Dan macam-macam kekuatan mental kita.
apa yang you all alami dalam konteks sekarang ini, adik-adik sekalian, bukannya sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Even kalau katakan pada umur 60 tahun nanti atau 40 tahun nanti, bila you all pandang belakang, throwback, you all tengok bagaimana you melalui fasa-fasa ini, you akan kata you boleh tersenyum sendiri. You boleh tersenyum sendiri bagaimana you berhadapan cabaran-cabaran itu. Tetapi itu adalah bila you boleh pandang belakang. But now, especially you are here now, dan you tak boleh nak pandang belakang sebab pandang depan itu adalah jauh lebih penting berbanding dengan pandang belakang. Ada orang semasa last transition inilah bila mereka tidak mampu untuk pandang ke hadapan ataupun berada sekarang, mereka akan mula pandang belakang dan mereka akan mula tertinggal. Dan bila mereka mula tertinggal, masalah akan mula datang satu demi satu dan akhirnya mereka akan tertinggal dan lebih tertinggal dan mereka akan mula menunjukkan kesalahan itu pada external factors, faktor-faktor eksternal. Sebab mereka tak mampu untuk menuju ke hadapan. Dan transition ini adik-adik sekalian sebenarnya cabaran yang sangat besar, di mana dia boleh sebenarnya memberikan satu lagi turning point dalam kehidupan kita. Sama ada kita akan menjadi seseorang yang sangat bersemangat tentang masa depan, ataupun sangat risau tentang masa depan, ataupun sangat sibuk dengan masa lepas, ataupun lebih kepada orang yang here and now. So what is all this about? The reality dan transisi you all ini semua adalah normal kehidupan you. Walaupun kita panggil cakap norma baharu, norma tak baharu dan sebagainya, inilah normal you all. Inilah normal you all, inilah situasi yang normal untuk korang semua. Dan dia bukannya sesuatu yang tidak normal. Sebab kita berhadapan dengan situasi ini setiap hari dalam konteks sekali pertama. Tidak ada hari yang akan datang kita pernah lalui kali kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Faham tak? Kita cuma berfikir tentang hari esok berkali-kali, tetapi bila sampai hari esok, itu adalah kali pertama dan kali terakhir kita akan berada pada hari esok. Begitu juga dengan hari ini. The reality ialah, it's not about norma baharu adik-adik sekalian. Ini adalah normal kita. Ini adalah suasana normal kita. Kadang-kadang bila kita cakap tentang norma baharu itu pun, dia menakutkan kita. Sebab bila cakap pasal norma baharu means sesuatu yang tidak mampu kita jangkakan apa yang berlaku, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak pernah ditemui, sesuatu yang mungkin misteri, sesuatu yang mungkin menakutkan, sesuatu yang mungkin berhadapan dengan kegagalan. Tetapi at the same time, kalau you all bercakap tentang baharu sebenarnya, baharu adalah sesuatu yang sangat exciting. Jika baharu tidak exciting, jika baharu tidak mengujakan kita, ataupun nenek moyang kita 100 years ago, 200 years ago, 300 years ago, kehidupan kita pada hari ini tidak akan ada yang baru. Semuanya akan sentiasa static, stagnant sampailah pada hari ini. Tetapi every single day, kita berjumpa dengan sesuatu yang baharu yang mengujakan. Itu yang penting adik-adik sekalian. Kita kadang-kadang kan terlampau risau dengan istilah, terlampau risau dengan sesuatu yang baharu, sedangkan kita memang berhadapan dengan benda baru every day. Every day. Even now, maybe most of you mungkin kali pertama jumpa doktor, dan saya adalah orang baharu dalam hidup you all. Dan dalam konteks fix belia you all, ini adalah kali pertama you all bersama-sama dengan fix belia siri keempat. Dan ini adalah kali terakhir juga, sebab the next time you tengok kali kedua, itu bukan lagi kali pertama you tengok, itu adalah kali kedua you tengok. Dan next time kalau you mengikuti fix belia, it's nombor 4, maybe nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 10. So every single thing that happening in our life sebenarnya baharu dan sebenarnya it's exciting. Kalau kita bercakap tentang bagaimana orang berhadapan dengan dunia sebelum COVID ataupun 10 tahun lepas ataupun 20 tahun lepas, sebenarnya always different. Sentiasa berlainan walaupun ada benda yang sama. Ada pola yang sama sebab kita manusia, kita memang akan ada pola yang sama. Tetapi masalah yang kita hadapi, setiap generasi adalah unik untuk generasi itu, dan keunikan untuk generasi you all adalah bagaimana kita nak hidup dalam konteks sekarang. Bukan bagaimana kita nak hidup macam mana kita nak buat lepas COVID-19. Sebab I'm very sure, saya sangat pasti bahawa you all, golongan muda akan berhadapan dengan kehidupan the next 5 years, 10 years, 20 years ini dengan you all punya kekuatan sendiri.
you all punya kekuatan sendiri, di mana saya sebagai generasi yang lama sikit ataupun orang-orang tua mungkin 60, 70, 80 tahun tidak akan mampu memberikannya kepada you all. Sebab you all yang ini adalah dunia you all sekarang. Dunia you all pada ketika umur you all 20, 30 adalah pada ketika tahun 1920, 2020, 2021, di mana dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19. Tetapi kan, adik-adik sekalian, bila kita cakap pandemik COVID-19, that is actually just salah satu faktor dalam kehidupan kita. Dan itu bukanlah pemutus kepada apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita. You all kena bezakan antara pemutus dan faktor yang menyumbang kepada apa yang akan berlaku. So, jika kita cakap pasal pemutus, seolah-olahnya kita kena death sentence. Hukuman mati. Maksudnya, oh, habislah. So, that will be the psyche of people yang bercakap tentang pandemik COVID-19 sebagai satu bentuk kiamat. Sedangkan ini bukan kiamat lagi. Dan cabaran yang kita hadapi daripada point di mana kita berhadapan dengan the first time kita ada pandemik COVID-19 until today, everyone is changing. Semua orang berubah, semua orang beradaptasi, semua orang membina kekuatan mereka sendiri, which is actually sesuatu yang tidak pernah dijangkakan sebelum ini. Kan? People are talking about impact COVID-19 ni dalam konteks skala yang jauh lebih mengerikan berbanding dengan apa yang kita alami sekarang. Tetapi somewhat, dalam konteks ramai ada yang hilang, ramai pula ada orang yang mendapat benda yang baru. Recently, Dr. bercakap dengan seorang businessman. Dia bercakap tentang Doktor perasan tak bahawa walaupun ada ramai yang dikatakan gulung tikar, ada ramai pula yang membuat duit. Maksudnya pintu rezeki untuk orang lain terhenti di situ, tetapi pintu rezeki orang lain pula terbuka di situ. Maksudnya norma baharu ini adalah salah satu sebenarnya perkara yang normal dalam kehidupan kita. Dan kita yang sebenarnya mencorakkan ia. Kalau you all nampak norma baharu, perspektif you all norma baharu adalah sesuatu yang menakutkan, ia memang menakutkan. Even untuk orang yang kerja stable pun dia menakutkan. Sebab norma baharu bila kita pandang dari kacamata menakutkan adalah ketidaktentuan yang kita tak tahu apa nak jadi 5 tahun dan sebagainya. Sedangkan apa yang perlu dirisaukan, apa yang perlu dikerjakan ialah sekarang. Here and now. Tetapi kita sibuk dengan apa akan berlaku esok, apa akan berlaku depan, apa yang akan berlaku bulan depan, tahun depan dan sebagainya. In which all those things adalah belum sampai dalam tangan kita. Yang ada dalam tangan kita hari ini. Kan hari ini yang ada dalam tangan kita kan. Even hari ini pun, kalau you all risau pasal esok, hari ini akan hilang. Kalau you risau pasal semalam, hari ini pun akan hilang. Dan hari ini akan jadi semalam bila sampai esok. Dan besok akan jadi hari ini yang baru pula. Dan nampak tak kesubjektifan pula. Betapa subjektifnya masa dan kehidupan kita kan. So, dia sebenarnya the paradox of time ni kan, ni sesuatu yang macam di luar jangka kita kan. Even if let's say I'm talking about pengalaman kita sehari ini ialah you all nampak doktor bercakap kan. Tapi you all nampak doktor bercakap dalam keadaan live sekarang. Dan sekarang ialah sekarang. Tetapi mungkin ada orang yang tak sempat nak bercakap, nak dengar doktor bercakap sekarang dan dia cuma dengar doktor bercakap besok atau lusa. Dan bila bercakap tentang besok, tentang lusa lah, kita yang cakap tentang esok dan lusa. Tetapi orang yang mendengar doktor bercakap esok dan lusa, dia bercakap tentang sekarang mereka. Faham tak? So, apa yang kita perlu kerjakan adik-adik sekalian ialah sekarang dan bukan tentang esok dan bukan semalam. Sebab dalam konteks salah satu psikoterapi yang popular adik-adik sekalian, apa yang dipanggil acceptance and commitment therapy, X therapy, dia menekankan tentang here and now. Nanti dia akan tunjukkan rajah dia, what is actually about here and now, and apa yang kita pilih. Untuk kehadapan tu you all. Apa yang you all nak untuk kehadapan itu bukan about risaukan. Sebab the most important time is now. Dan bila kita cakap tentang baharu, it must be exciting. Dan bila benda exciting ni you all, dia sepatutnya bukan menakutkan you all untuk jadi lemau dan sebagainya, ataupun berhenti berusaha, ataupun menunggu dan sebagainya, ataupun merisaukan benda yang dah tak ada. Tapi it's actually about what is actually apakah yang akan kita terima untuk esok. And at the same time, bila kita cakap tentang cabaran kan, bila
kita bercakap tentang cabaran, every single one of us akan menerima cabaran berdasarkan kadar kemampuan kita. Berdasarkan kadar kemampuan kita. Tidak ada orang yang menerima cabaran beyond dia punya kemampuan. Yang kita cakap, kalau macam tu doktor, macam dengan orang sakit mental tu. Sakit mental adalah cabaran pada kadar kemampuan mereka yang berhadapan dengannya. Tetapi tak ada sama dengan orang-orang yang lain. So cabaran adalah individualized, satu. Yang kedua, jika mungkin argument you all adalah kalau macam tu, kenapa ada orang sakit mental? Sakit ialah sakit. Sakit ialah sakit. Kita tak boleh samakan dengan masalah kesihatan mental. Kita tak boleh samakan dengan normal negative emotional experience dan sebagainya. Sebab sakit ialah sakit. So, kita kena bezakan perkara itu. So, dia tak boleh sama atau patological dengan sesuatu yang normal. So, dalam konteks kita sekarang ini, bila kita cakap tentang COVID-19, norma kita ialah ini. Ini adalah norma kita. Norma you all adalah ini, hari ini pada 3 April. Norma saya adalah hari ini 3 April, bukan 2 April atau 1 April bagi saya. Sama macam you all juga. Timing saya sekarang 10.46, you all pun 10.46 maybe. Kalau you all ada yang setting jam 10 minit awal ke 9 minit lambat ataupun jam you all lambat 1 minit 2 itu normal. Tetapi inilah normal kita. Then the most important thing is actually what is your choice. What is your choice in terms of apa yang you nak buat dengan sekarang, dengan dalam konteks kita COVID-19 dan sebagainya, ataupun norma baharu, tidak norma baharu dan sebagainya. Sebab even dalam konteks norma baharu kita dengan orang kawan-kawan kita dan sebagainya, most of us is actually more already comfortable dengan all those SOPs yang kita kena buat hari-hari untuk make sure bahawa orang tetap sihat. Dan itu bukan sesuatu yang mencabar sangat pun, bukan susah sangat pun, sebab hidup adalah cabaran. Hidup adalah cabaran dan kehidupan kita akan berdepan dengan macam-macam isu yang pelbagai. Tetapi isu yang pelbagai itu akan membina kita. Itu yang penting. Kan? Bukannya menjatuhkan kita. Tapi kita boleh choose. Kita boleh choose untuk menyatakan sesuatu itu boleh menjatuhkan kita, ataupun kita boleh choose untuk menyatakan sesuatu itu boleh membina kita. Sebab kenapa doktor cakap macam itu? Dalam konteks kajian berkaitan dengan trauma. Kajian berkaitan dengan trauma di mana seseorang itu berhadapan dengan trauma yang sama, katakan trauma, okeylah, kita panggil pandemic COVID-19 trauma kehidupan kita, psychological trauma di kehidupan kita. Ada orang boleh bangun daripada psychological trauma ini dengan baik. Maksudnya dia boleh jadi someone yang very powerful, very strong, very resilient, dan dia boleh menghasilkan banyak benda dalam konteks. Ada orang pula yang mengalami pengalaman yang sama tetapi jatuhnya tidak bangun-bangun, atau jatuhnya tersungkur, tersembam, atau jatuhnya terperangkap dalam lubang yang gelap. So it's actually quite different. Tetapi at the same time we are actually becoming someone. Ada orang boleh becoming someone useful, powerful, tetapi ada orang pula becoming someone yang nak kata useless tidak, tetapi dia memilih untuk berundur sebentar daripada realiti. Doktor tak kata dia jadi useless, tidak. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang berundur sebentar daripada reality dan choose not to fight with the reality. They just be with kalaulah. Sometimes kan kita punya choice adalah kalaulah. Bila kita punya choice adalah kalaulah, kan boleh kalau jadi begini, ataupun if, kan, dan jika dan sebagainya. Bila kita punya choice of now and future ialah if, should dan sebagainya, memang kita akan ada apa yang mengembirakan hidup kita. Sebab there will always be regret. Ada saja benda yang boleh mengecewakan kita hari-hari, ataupun sepanjang masa dan sebagainya. Even dalam konteks katakan ada someone, ada di kalangan kita yang mungkin stuck dengan diri mereka 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, 20 tahun lepas. What is actually happen now? Sekarang bagi mereka, orang-orang yang stuck dengan masa lepas itu, sekarang ini tidak wujud. So bagi mereka, pada ketika ini sekalipun yang kita sedang berbincang tentang sekarang ini, mereka tengah stuck. Mereka tengah stuck masa lepas. Dan adakah masa lepas yang mereka stuck itu mampu memberikan mereka apa-apa pada hari ini? Tidak. Dan adakah masa lepas itu mampu memberikan apa-apa pada masa akan datang? Tidak juga. Sebab apa? Mereka masih start dengan masa lepas. Dan mereka masih bercakap tentang kalaulah ia tak berlaku, kalaulah ia begini, kalau ialah ia begitu, kalau jika dan sebagainya, if, whatever it is, should dan sebagainya. So they just stuck there dan dia tak mampu untuk bergerak ke hadapan. And then nanti Dr. akan terangkan sedikit, I think the last slide nanti, berkaitan tentang impaknya pula bila kita bercakap tentang kalau dan sebagainya.
So your choice about now norma baharu ini change your choice. You can see norma baharu sebagai sesuatu yang exciting ataupun you can see norma baharu sebagai sesuatu yang bala ataupun malapetaka yang bakal menunggu dan sebagainya. But if you are aware, kalau you all aware dengan psychological theories kan, ada satu psychological theories yang kita panggil self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy ni adik-adik sekalian adalah satu situasi psikologi di mana kita menjangkakan, kita punya perspektif hidup, contohnya kita menjangkakan sesuatu yang bakal berlaku dalam kehidupan kita, dan bila kita menjangkakan sesuatu berlaku dalam kehidupan kita, biasanya benda itu yang akan berlaku. Sama ada dekat atau tidak, jauh atau tak pun, itu depend. Tetapi apa yang kita rasakan, orang kita akan panggil sixth sense dan sebagainya kan, apa yang kita jangkakan sebagainya, it can happen sebab bila kita menjangkakan sesuatu dalam kehidupan kita. Contoh, katakanlah malam tadi you all tidur lambat pukul 12 atau pukul 1 dan pukul 2, and then suddenly bila you tertidur pukul 2, you kata ish, risau, takut kalau tidur ni memang tak bangun lah, dengar Dr. Rustam cakap contohnya lah so you all pun tertidur, and then bila you all tidur, somehow or somewhat you punya prophecy tu berkaitan dengan tak terbangun untuk dengar Dr. Rustam bercakap akan berlaku. Sebab apa? Bila kita ada setting our mind to something, bila kita minda kita ataupun kognitif kita set sesuatu dalam otak kita, somehow somewhat everything in our mind akan mula bergerak untuk memenuhi persepsi yang kita ada itu, So kalau contohnya persepsi kita pada malam tadi lah aku akan gagal untuk dengar ceramah, itu otak kita akan mula menyusun segala benda untuk menjadi ia gagal ataupun bagaimana sekalipun. This is same goes to konsep sixth sense yang you all mungkin pernah dengar bila kita jumpa seseorang bila kita jumpa seseorang nampak dari jauh pun kita macam rasa tak sedap hati, rasa tak seronok. That is actually the first signs of self-fulfilling prophecy. You rasa macam tak best lah, rasa tak best. And then bila you jumpa orang itu, somehow somewhat orang tu punya cakap akan mula menjadikan you rasa macam tak best, walaupun sebenarnya tak ada apa-apa, nothing, no harm in the talk ataupun no harm dalam apa yang dia buat, lakukan dan sebagainya. Tetapi oleh kerana kita dah mula ada the perspective of the person, when we go there, we were just fulfilling our own prophecy, our own mind dan sebagainya. Dan at the same time, interestingly, adik-adik sekalian, bila bercakap tentang self-fulfilling prophecy, dia sebenarnya boleh dibaca secara luar sedar oleh orang yang berada di hadapan kita. Sebagai contoh, macam Dr. cakap tadi, bila nampak orang kita berjauh, nampak macam tak seronok, dan bila mula je orang cakap, kita pun mula rasa macam ada something is not right, orang itu sendiri pun akan mula merasainya. Orang itu pun sendiri akan mula merasainya. Kita panggil the golden effect. The golden effect di mana dia akan meninggalkan kesan yang negatif kepada orang yang melihat juga. So, dia jadi cerminan. Bagaimana orang treat kita sebenarnya adalah cerminan bagaimana kita treat dia orang. So, sometimes, nombor satu. Nombor dua adalah bagaimana orang treat kita adalah bergantung kepada bagaimana kita mengajar mereka. You all dengar bunyi ayam tak? Bagaimana kita mengajar mereka dan sebagainya. So, all these things, it's actually something yang subconscious, di luar minda sedar, tetapi you boleh sedar tentang apa yang you pilih. Apa yang you nak letak sebagai perspektif you dan sebagainya. Okay, almost 11. So now how we want to moving forward, mulai hari ini akan datang tu, how we want to move forward. Okay, the first thing yang doktor nak minta you all buat tadi, you need to choose. Norma baharu ini malapetaka ataupun peluang. Norma baharu ini adalah sesuatu yang normal untuk kehidupan you for the next 5 years, ataupun sesuatu yang you tak nak ia berlaku. Kalau you pilih untuk tak nak ia berlaku, macam mana you nak stop benda ini daripada berlaku? Macam mana you nak stop benda ini berlaku? Kalau you all boleh stop benda ini daripada berlaku, silakan. So you can go back to the so-called norma baharu, norma yang you suka itu, ataupun norma lama yang you nak sangat tu, ataupun you mimpikan itu, yang you inginkan kembali dan sebagainya. Tetapi kalau you all rasa sekarang norma baharu ini adalah sesuatu yang tidak boleh diubah, so let's move forward from now until whatever it is kan. Sebab macam dia cakap tadi kan, the first thing about this, sebelum Dr. cakap pasal psychological flexibility ni, izinkan Dr. terangkan sikit what is actually psychological flexibility. Psychological flexibility adalah psychological flexibility ni
bila bercakap tentang psychological flexibility ni adik-adik sekarang ialah sebahagian daripada apa kita sebut sebagai the acceptance and commitment therapy, di mana acceptance commitment therapy dia ada dua benda besar dalamnya. Yang first adalah acceptance, yang kedua adalah commitment. Acceptance adalah konteks acceptance adalah di mana kita boleh menerima hakikat apa yang ada sekarang tanpa perlu berfikir apakah akan dilakukan pada masa akan datang dan apa yang telah berlaku pada masa lepas, jika sekiranya kita sudah mengetahui ataupun aware ataupun acknowledge bahawa apa yang kita ada sekarang memang tidak boleh diubah. So dalam konteks norma baharu COVID-19 dan sebagainya, adik-adik sekalian, ini adalah hakikat kita sekarang. Kalau macam Dr. cakap, kalau you all boleh ubah, silakan. Tapi kalau you all tak boleh ubah norma baharu ini, then what? So kita kena move forward. So we need to accept this norma baharu sebagai hidup kita. We need to accept this adalah hidup kita. Dia tak ada hidup lain daripada hidup ini unless kita ada parallel universe kan. Mungkin you all tengok cerita dekat Netflix Korea kan, cerita apa tu, yang dia ada parallel universe, saya lupa pula cerita. Tapi bila cakap pasal kalau kita ada kehidupan parallel universe, of course you can choose dia ada parallel universe yang tak ada COVID. Tetapi obviously kita cuma ada satu universe saja. So inilah the eternal kingdom kan, eternal king lah. So bila kita cakap tentang kehidupan kita now ialah ni sekarang, this is the so contacting the present moment, contacting the present moment, be here now is the most important thing. Kalau kita cakap pasal dulu ataupun kalaulah aku boleh graduate elok-elok, kalaulah aku belajar elok-elok dulu, mungkin tak susah masa COVID dan whatever it is kan. Kalau aku pilih kerja before COVID tu, mungkin aku dah kerja aku stable. Kalaulah aku tak kerja, mungkin lagi senang. Kalaulah aku tak berhenti, mungkin lagi senang. Kalaulah aku teruskan whatever it is kan. So kalau is no more important. Kalau is no more important, now is the most important thing. Kalau you all nak ambil sesuatu daripada seminar Fit Belia ni kan, which is excellent job by kita punya organizer. Fit Belia ni ada banyak benda yang you all boleh dapat daripada asatizah yang hebat-hebat. You kena boleh belajar macam-macam, you boleh kumpulkan macam-macam kekuatan daripada Fit Belia ini, you boleh gunakan from now ada this kan, daripada semalam, hari ini dan esok. Jangan tunggu. Kalau you tunggu, you akan terlepas banyak benda. So contacting the present moment, be here now is the most important thing. Isu dengan be here now ada sekarang, kenapa kita sentiasa sibuk dengan masa depan dan masa lepas kan, sedangkan masa depan itu dibentuk oleh sekarang, tetapi kita sibuk dengan benda yang tak pasti kan. Macam orang-orang one of the theory behind anxiety thoughts ataupun anxiety disorder ialah people who are always afraid, always anxious, always worried about their future. Benda tak berlaku lagi tetapi mereka duk risau. Kenapa? Sebab sekarang ini yang akan membentuk masa depan, tetapi oleh kerana mereka risau dengan masa depan, sekarang itu gagal digunakan dengan sebaiknya. Ini yang berlaku sebenarnya ialah kita tak appreciate apa yang kita ada. Kita tak appreciate apa yang ada dalam tangan kita. Kita tak appreciate apa peluang yang kita ada. Kita tak appreciate ruang yang kita ada. Kita tak appreciate situasi yang kita ada. Kita tak appreciate apa yang dalam genggaman kita. Itu yang mengakibatkan kita gagal untuk gunakan sekarang. Macam contoh sekarang ini, doktor tengah bercakap dengan you all. Doktor appreciate sekarang ini sebagai peluang untuk doktor berlatih dengan korang. Doktor appreciate peluang sekarang ini untuk berlatih dengan korang. Doktor appreciate di peluang ini. That's why doktor bercakap dengan kita panggil dengan dia punya semangatnya, dengan semangatnya. Sebab for me, kalau kita nak bercakap tentang masa depan, kita kena bercakap sekarang dulu. Dan apa yang you nak 5 years from now, apa yang you plan for 5 years from now, it just happens here, happens now. Bukan apa yang you nak susun esok, lusa dan sebagainya. Sebab kalau you gagal untuk susun hari ini, you tak akan berjaya untuk buat esok dan sebagainya, ataupun lusa dan minggu lagi dan 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Tapi mungkin you akan persoalkan, doktor, macam mana saya nak buat sekarang untuk make sure 5 tahun lagi akan berlaku. Kalau kita tak boleh appreciate apa yang ada, agak-agak orang boleh appreciate ke apa yang akan berlaku 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now, ataupun you akan tengok dengan perasaan kecewa, perasaan menyesal sebagainya after 1 or 2 years. Kan? Depends. So one of the reason kenapa kita tidak boleh berada sekarang, kerana kita tak appreciate apa yang ada dalam tangan. Kita tak appreciate apa yang ada dalam tangan, itu yang mengakibatkan kita gagal untuk berada sekarang.
bagi contoh, mungkin sekarang you all kat rumah ke, kat uni ke, kat college ke, kat mana-mana, and sekeliling you all ada orang-orang penting dalam kehidupan you all. Kalau you tak boleh appreciate orang yang penting dalam kehidupan you all sekarang, 5 years time, 10 years time, you will never be able to come back to now. Because now will be the past for you in 5 years time. Now will be the past for you in 5 years time. So kalau kita tak appreciate apa yang ada di sekitar kita kan you all, one day you akan penuh dengan sesalan, nombor 1. Nombor 2, you akan penuh dengan kemarahan. Nombor 3, you akan penuh dengan kekecewaan. Nombor 4, you akan penuh dengan what if, kalaulah aku boleh patah belakang. Maksudnya orang-orang yang sentiasa memandang belakang rather than now ataupun yang akan datang kan. So contacting the present moment, be here now, salah satu kekuatan psikologi ataupun psychological flexibility yang perlu ada pada diri kita. Ability untuk berada pada ketika yang paling penting iaitu sekarang. The second part of psychological flexibility adalah tentang values. Values and knows what matters. So dalam konteks sekarang you all, kalau doktor tanya, apakah yang benda yang paling penting dalam kehidupan you all? Knows what matters ialah apakah benda yang you all kata paling penting untuk dilakukan sekarang untuk memastikan apa yang aku akan capai satu hari nanti tercapai seperti yang diharapkan. So you must know what matters in your life now, bukan yang dah terlepas. Yang terlepas is actually not yours. Yang terlepas is not yours. Actually the only thing yang kita boleh pegang sekarang dan juga apa saja susah beratus kali kot doktor ada ulang benda ni. So knows what matters actually about now. Knows what matters about now, bukan apa yang kau terlepas sebelum ini. Kita tak boleh ubah apa-apa sekalipun. Even pagi tadi pun kita tak mampu ubah. Even malam semalam pun kita tak mampu ubah. Even petang semalam pun kita tak mampu ubah. Yang kita tahu sekarang, kalau jika sekiranya kita melakukan sesuatu pada masa lepas yang kita rasa tidak patut berlaku, so what matters now ialah melakukan sesuatu yang betul berdasarkan refleksi ataupun muhasabah kita pada masa lepas yang kita tidak suka itu. Bukan nak cuba ubah benda yang lepas yang tak mampu diubahkan. So what matters is actually ada dua komponen. Komponen yang pertama adalah importance, komponen kedua adalah urgency. So importance and urgency adalah benda perkara penting yang you all kena list out dalam kehidupan you all, supaya you all sentiasa bekerja berdasarkan the importance and the urgency of certain things. Bukan berdasarkan random perkara-perkara random yang tak penting pun. Sometimes kan kita ada isu dengan ketakutan kita tentang masa depan sehingga mengakibatkan kita distracted dengan macam-macam benda pada ketika ini sebab kita takut nak berhadapan dengan sesuatu yang penting, sesuatu yang matters for our life. So kita sibuklah dengan benda-benda lain dalam kehidupan kita yang tak penting langsung. Kita sibuk dengan katakanlah you all ada exam ke depan tapi you sibuk dengan game. You all perlu hantar assignment katakan bulan depan tapi you sibuk pergi merata-rata tanpa fokus pada assignment you. Ataupun you all ada deadline yang you kena kejar dekat tempat kerja tetapi you sibuk tidur ataupun layan Netflix. So knows what matters actually, you know what's the important and you know what's the urgent thing. So we go through that list first, priorities, urgency and importance, barulah you all boleh mampu lakukan apa yang terbaik pada kehidupan you all. Bukannya sibuk dengan benda-benda lain yang tidak mendatangkan manfaat kepada kehidupan you all. So and then the next thing adalah values. Values, what is actually values? Values adalah kita panggil sebagai nilai yang kita pegang dalam kehidupan kita. So according to Scott Harris, orang yang one of the trainer of acceptance and commitment psychotherapy, dia berkata bahawa jika kita pegang kepada value kita, jika kita pegang kepada prinsip dan nilai hidup kita, kita bukan tak akan kecewa, kita tidak mungkin akan, bukan tidak mungkin, kita tidak akan berhadapan dengan kekecewaan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan berhadapan dengan kekecewaan, perasaan bersalah yang teruk-teruk dan sebagainya ataupun kejatuhan yang melampaui batas sebab bila kita bekerja berdasarkan prinsip dan kita punya nilai, we will always seronok dengan apa yang kita buat sebab kita bekerja berdasarkan prinsip dan nilai dan kita akan enjoy apa yang kita buat dan kita akan rasa senang, tenang dan bahagia dengan apa yang kita buat dan kita apa saja yang dihasilkan daripada values kita, prinsip dan nilai hidup kita, kita tidak akan kecewa dengannya. Sebab dalam konteks motivation interviewing, satu lagi konteks psikoterapi, mereka menyatakan bahawa setiap diri kita ni memang ada nilai yang baik. Setiap diri kita ni ada nilai yang baik dan tidak, even
dalam orang jahat pun ada nilai yang baik. Dalam orang yang sangat jahat pun ada nilai yang baik. Dan nilai ini jika kita gunakan dalam kehidupan kita, dia tidak akan menyusahkan orang lain dan tidak akan menyusahkan diri kita. Tetapi mungkin soalan dia ialah, apakah nilai you all? You all kena tanya, apa yang you pegang sebagai prinsip ataupun you pegang sebagai nilai dalam kehidupan you all? Ada orang kata dia punya prinsip dan nilai hidup adalah work hard work, kerja keras. Ada orang kata ialah trust, kepercayaan. Ada orang kata ialah kasih sayang. Ada orang kata adalah apa-apa saja. So nilai hidup you all adalah benda yang you pegang, dan setiap benda yang you lakukan adalah berdasarkan nilai hidup itu. Nilai hidup itu. So bila you bergerak setiap hari berdasarkan nilai hidup, prinsip yang you pegang, insya-Allah you tak akan menyusahkan orang lain ataupun orang diri you sendiri. So what next ialah the effective action. Do what it takes. Sebab dalam kehidupan kita ada banyak perkara yang mungkin kita tidak seperti yang kita rancangkan. Tidak seperti yang kita rancangkan, tetapi kita sebenarnya masih lagi dalam konteks sesuatu berlaku tidak seperti yang dirancangkan. Kita masih lagi boleh memilih sama ada kita mahu teruskan dengan kita panggil sebagai satu simpang yang baru, ataupun kita berhenti di situ dan cuma memandang apa yang gagal berlaku itu sebagai kegagalan secara mutlak. Sebab untuk you berjaya, maksudnya bila kita cakap tentang berjaya, bukan bermaksudnya you bergerak tanpa cabaran. Kegagalan yang berlaku dalam cabaran hidup kita adalah just one of the step untuk you berjaya. Gagal hanya akan berlaku bila you stop doing something. Gagal hanya berlaku bila you stop doing something. So, gagal adalah sesuatu apabila kita stop melakukan sesuatu. Tapi sebelum itu, dia tidak akan ada perkataan gagal dalam kehidupan kita. Bila kita stop saja, barulah kita dikatakan gagal. Tapi bila selagi mana kita meneruskan sesuatu, dia adalah sesuatu yang just ada cabaran dalam kehidupan, the stumbles in our life. Tapi mungkin juga you stop dan ia boleh dikatakan kejayaan jika you tahu bahawa apa yang dilakukan itu bukanlah efektif dalam kehidupan you all. So dalam konteks itu, ia tidak didefinisikan sebagai kegagalan, dia didefinisikan sebagai kejayaan kerana you stop sesuatu yang memang tidak efektif. So bila tahu sesuatu yang tidak efektif, walaupun mungkin orang nampak gagal, tetapi dalam konteks you yang sedar bahawa sesuatu itu tidak efektif, it is considered a kejayaan for you. Dan dalam konteks kehidupan kita kan, bila sebab ada satu konsep dari psikologi yang kita panggil the psychological defense. The psychological defense ni, dalam konsep psychological defense ni ada satu positive psychological defense atau mature psychological defense yang dipanggil sebagai anticipation. So anticipation ni lah keupayaan untuk kita berhadapan dengan pelbagai bentuk perubahan dalam kehidupan kita. Maksudnya kalau katakanlah kita plan untuk sampai ke point A. Kita plan untuk sampai ke point A dan kita kata untuk sampai ke point A takes 3 hours. Takes 3 hours from our points now. So kita dah agak bahawa within 3 hours normalnya 3 jam akan sampai. Tetapi orang yang ada anticipation, kita panggil sebagai psychological defense yang nama anticipation, dia acknowledge bahawa walaupun dia tahu bahawa perjalanan itu telah 3 jam, tapi ada banyak perkara yang mungkin berlaku di sepanjang perjalanan itu yang boleh melambatkan ataupun mempercepatkan perjalanan dia itu ataupun mengubah dia punya haluan dia. So orang yang boleh anticipating ialah bukan orang yang menyangka sesuatu yang buruk boleh berlaku, tetapi orang yang anticipate ialah orang yang mampu untuk mempunyai pelbagai plan jika sesuatu tidak berlaku seperti yang plan asal dia. Dan dia bukan anticipate tu macam aku kalau tak boleh A, B, C, D, E, bukan begitu. Tapi orang ini sangat fleksibel daripada konteks psikologi dan juga resilient dia ataupun dari segi coping dia, sehingga kan jika berlaku apa-apa saja di hadapan dia boleh think dan dia akan ubah cara fikir dia kepada benda lain. That's actually what we call as anticipation. So effective action and do what it takes kan dua perkara yang kita kena lakukan sekali yang kena digabungkan dengan value. Know what matters. So bila digabungkan dua nilai, dua komponen psychological flexibility ni, barulah you buat sesuatu tu dengan ada makna. So bila kita buat sesuatu dengan ada makna, adik-adik sekalian,
barulah hidup kita dia ada warna. Bila buat sesuatu dengan makna, barulah hidup kita ada warna. Kalau tidak, hidup kita akan hitam atau putih saja, which is actually kalau hidup kita hitam putih, tidak akan adalah TV warna macam kita hari ini, dan warna dengan Oppo, the latest Oppo kata dia punya warna dia beribu-ribu, berjuta-juta sebagainya kan. So ini adalah benda-benda yang kita kena, that is something yang bukan sesuatu yang you kena belajar dekat tempat yang hebat ke Oxford ke Stanford ke ataupun mana-mana Cambridge dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang basic, kita boleh lakukan di rumah pun. And then the next one ialah self as contact. Self as contact ni senang cerita adalah bagaimana kita melihat diri kita. Bagaimana kita melihat diri kita dan menggunakan perspektif tentang diri kita tu kepada dunia luar. Aplikasikan perspektif pada diri kita tu kepada dunia luar. Bagi contoh, ada orang tidak mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Dia rasa macam dia tak cukup bagus. That the self as contact ialah pandangan pada diri, aku tak cukup bagus, aku tak cukup pandai. Dan bila dia ada self as contact sebagai tak cukup bagus, tak cukup pandai, biasanya itulah yang dimanifestasikan di luar daripada kehidupan dia. Dia akan bertindak dan penuh teragak-agak, was-was, tak yakin, sentiasa menunggu orang lain buat keputusan kehidupan dia, sentiasa menunggu orang lain untuk cakap dulu, sentiasa menunggu untuk orang buatkan plan dan sebagainya. Tetapi yang merisaukan adalah bila orang-orang ini begini, sentiasa menunggu, mereka juga ada kecenderungan untuk sentiasa menyalahkan bila sesuatu berlaku. Sedangkan asalnya lah, the self as context ialah aku tak yakin diri. Bila aku tak yakin diri, aku tak mampu untuk buat keputusan. Bila orang lain buat keputusan, obviously that is not our keputusan. Tetapi oleh kerana kita tidak yakin dengan keupayaan kita untuk buat keputusan, kita benarkan orang lain buat keputusan dalam kehidupan kita, dan sesuatu yang buruk berlaku dalam kehidupan kita, dan lain kita akan salahkan orang itu. So go back to the self as context. Kita rasa memang aku memang tak boleh buat keputusan. So kalau apa-apa yang berlaku, korang punya salah lah. That kind of people ada dalam kehidupan kita. And obviously you all mesti pernah jumpa orang begini kan. Ada orang pula keyakinan dia sangat tinggi. Keyakinan sangat tinggi, tetapi the way they portray himself outside adalah negatif. Orang yang sangat bongkak, orang yang ujub, orang yang berlagak dan sebagainya. Dia yakin diri, tetapi bila dia zahirkan keyakinan itu, dia zahirkan dalam konteks sangat negatif. Dia menyusahkan orang, dia menyakitkan hati orang lain, dia menyebabkan orang meluat dengan dia dan sebagainya. Sebab itu cara dia bawa. Kenapa ini berlaku? Kenapa satu self contact tu boleh jadi negatif? Sebab dia tak menggunakan values dia tak menggunakan effective action dia tak tahu apa yang penting pada kita itu. So self context akan dihasilkan sebagai negatif. Even dalam konteks, kalau katakanlah seseorang yang self context dia tak cukup bagus ni, kalau dia tahu values dan dia effective action dia, contoh macam orang yang dia rasa macam dia tak cukup bagus, dia akan, kalau dia ada values yang bagus dan dia tahu apakah effective action dia, tindakan, daya tindak dia adalah sesuatu yang sentiasa positif. Oleh kerana dia rasa aku tak cukup bagus, dia akan berusaha lagi kuat. Bila digabungkan dengan dia punya values ataupun dia punya visi hidup ke kuat kerja, dia akan gabungkan dengan itu dan dia menjadi orang yang positif. Orang yang positif. Walaupun self as context, kita nampak self as context ni, perspektif diri dia negatif. Tapi macam mana dia boleh power? Sebab dia menggunakan values dia dan juga effective action dia untuk menghasilkan hasilan self as context yang positif. So next, Dr. bergerak kepada next point. Dr. ada 15 minit kan. So diffusion adalah apabila kita mampu untuk menceraikan emosi dengan perlakuan cognition. Emosi dengan perlakuan cognition. Perlakuan satu, cognition adalah pemikiran. So keupayaan untuk kita menceraikan emosi dengan kognisi dan kelakuan adalah satu keupayaan yang sangat power, sangat hebat. So most of us sebenarnya sentiasa bertindak berdasarkan emosi. Banyak situasi bila kita beremosi, kita akan bertindak secara sesuatu yang akan disesalkan. Especially bila emosi-emosi kita sangat negatif kan. Kalau you all mungkin pernah dengar satu quote, satu statement yang kata bahawa if you are angry, don't make any kind of decision. If you are happy, don't promise. Kan, benda-benda macam tu kan. So benda-benda itu kan, bila kita marah sangat, jangan react, jangan kita decide apa-apa. Kalau kita gembira sangat, jangan janji apa-apa. So benda-benda ni sometimes kan, mungkin statement macam klise ataupun macam apa benda statement tu kan. Tetapi sebenarnya bila kita beremosi dan sekarang, kita ada tendensi untuk tidak menggunakan otak rasional kita tak menggunakan kognisi yang betul, dan behavior yang dihasilkan oleh emosi yang tidak dipandu oleh
kognisi dan kognisi yang betul ataupun rasional yang betul akan menghasilkan behavior yang negatif. So, keupayaan untuk menceraikan emosi dalam segala bentuk perlakuan harian kita bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dan kalau doktor nak sembang pasal benda tu, doktor akan bercakap benda ni selama sejam lagi. Tapi doktor cuba ringkaskan macam mana cara dia untuk kita menceraikan emosi dengan kognisi dan behavior adalah dengan cara, kalau you all familiar dengan hadis Nabi tentang kemarahan, di mana bila marah, berdiri, kena duduk dan sebagainya. Konteks yang paling penting dalam hadis itu bukan berkaitan tentang bila marah duduk baring dan sebagainya atau buat sesuatu yang lain dan sebagainya, tapi konteks yang paling penting dalam konteks marah hadis Nabi itu, dalam hadis itu adalah berkaitan dengan awareness of emotion, emotional awareness yang paling penting. Dan bila kita aware apa yang kita rasa, barulah kita boleh bertindak dengan cara betul. Sebab kalau you all tengok dalam konteks orang marah kan, tak ada orang yang marah boleh duduk. Kebanyakan orang yang marah, dia akan just macam lashing out. Dia akan menjerit, dia maki, dia bercakap benda-benda tak elok, ataupun dia memburukkan orang lain, ataupun dia menolak benda, ataupun cakap barang, ataupun buat apa-apa saja yang bakal menyakitkan hati orang lain dan menyakiti hati dia selepas dia tenang nanti. So, most of the time kita akan menyesali apa yang kita lakukan semasa tengah beremosi. Most of the time, tidak ada orang yang kata, aku puas hati. Tak, mungkin dia akan malu. Contohnya lah, dia mampu berdepan tidak sama, kita panggil sebagai the values dia. So, how to do this? So, bila kita aware emosi kita, ada emotional awareness, barulah rasional kita akan mula bertindak. Bagi contoh macam ni, kalau katakan apa beza kalau kita tengah marah dan kita lash out, kata aku tengah marah, dengan kalau kita bisikkan dengan diri kita, aku tengah marah. It's actually different. The psychological effects of dua ayat yang berbeza yang digunakan dalam dua ayat yang sama yang digunakan dua konteks berbeza menghasilkan psychological effect yang berbeza. Contoh yang pertama adalah bila kita marah dan kita jerit keluar aku tengah marah, the psychological effect ialah dia akan terus beremosi. Tetapi jika sekiranya seseorang itu dia punya aku tengah marah dan dia bisikkan pada dia aku tengah marah, the psychological effect dia ialah the ayat tu akan pergi ke rasional dia, dan rasional dia akan menyusun balik apa yang patut dilakukan, rather than just lashing out. Bila kita keluarkan kemarahan itu, dia actually lashing out. Tetapi bila kita bisikkan pada diri kita, kita akan melihat dalam konteks yang berbeza. Sebagai seorang individu berbeza, bila kita aku tengah marah ni, aku tengah marah bisik dalam hati, berbeza dengan aku tengah marah jerit kat orang. So that's actually one of the techniques of diffusion. Kita diffuse kan, kita ceraikan diri kita daripada emosi yang merosakkan tadi, emosi yang bakal merosakkan tadi. So, dalam konteks dalam konteks itu kan, adik-adik sekalian, kita cuba untuk melihat apa yang kita fikir tu dari sudut macam seolah-olahnya kita orang luar. Kita orang luar dan kita namakan apa yang kita fikir dan sebagainya sebagai orang luar. Dia sebenarnya mampu membantu kita untuk mengawal emosi kita dengan baik. Dan kita boleh bertindak dengan lebih rasional dalam kebanyakan masa. So kalau nak ikutkan kita nak beremosi, dan ada macam benda dalam kehidupan kita yang kita boleh beremosi, yang kita boleh berhadapan dengan masalah dan sebagainya, yang kita boleh jadi negatif dan sebagainya, dan menyebabkan kita tak tenang, tak senang, tak bahagia everyday. Ada macam-macam benda yang berlaku dalam kehidupan kita ni yang boleh sebabkan kita begitu. Tetapi sebenarnya kita boleh pilih. Sebab situasi, suasana, orang dan sebagainya boleh mencuba untuk menghasilkan certain emosi dalam diri kita. Tetapi orang yang memilih untuk beremosi atau tidak beremosi, atau bertindak atas emosi atau tidak bertindak atas emosi ialah kita sendiri. So, nak belajar tu bukan senang. Macam mana doktor nak belajar senang, cara nak kontrol ni ialah kita sentiasa kena reflect, muhasabah. Setiap benda yang negatif yang mungkin pernah berlaku dalam kehidupan kita, yang kita boleh perbaiki. Bukan kita just macam
duk terkenang-kenang, sedih dan sebagainya. Sebab kita belajar. That's the way forward untuk kita semua. Next one adalah acceptance and open up. This is the last component of psychological flexibility. Bila kita berhadapan dengan kehidupan kita sehari-hari. So acceptance and open up ni ada sekalian macam Dr. cakap tadi. The most important thing ialah kita kena menerima hakikat bahawa inilah hari kita. Inilah hari ini, inilah hari semalam, itulah hari semalam, ataupun itulah setahun lepas, ataupun inilah hari yang mungkin aku bakal hadapi untuk esok dan seterusnya. So, keupayaan kita untuk accept, untuk menerima hakikat apa yang ada pada hari ini, tantangan kita ini adalah satu keupayaan sangat penting yang kita kena gunakan untuk moving forward. Dan at the same time, kita kena open up kepada macam-macam, sebab kehidupan kita ni penuh dengan kebarangkalian yang mungkin kebarangkalian itu seperti mana yang kita inginkan, dan mungkin juga kebarangkalian itu tidak seperti yang kita inginkan, kan? Sebagai contoh, mungkin when I was 20 years old, when I was 20 years old, kan, doktor pernah bercita-cita untuk menjadi psikiatris. Doktor sekarang psikiatris, kan. Doktor pernah bercita-cita jadi psikiatris. I was in second year of medical school masa tu, and then saya bawa benda ni berbincang dengan mak ayah saya. Masa saya tahun 3 dalam medical school, saya bawa berbincang dengan mak ayah saya, and then mak ayah saya kata, kenapa nak jadi psikiatris? Kenapa nak jadi psikiatris? Sebab biasa kan stigma about mental illness dan sebagainya. Nanti sama naik pula dengan orang yang sakit mental sebenarnya, obviously, kan. Sampai sekarang pun stigma tu ada je, kan. But not important for me. Tapi at that point of time, I open up to a second choice of my life. It's okay. If I cannot be a psychiatrist, okay, I will be a surgeon. So I work through my medical school, and then I go to my training dan sebagainya dengan harapan, dengan pemikiran, dengan idea untuk jadi surgeon. To the extent of, instead of saya pilih pension, saya pilih untuk ambil KWSP. Kenapa saya ambil KWSP? Sebab saya fikir kalau aku jadi surgeon, takkan aku nak stay dalam government lama-lama. Baik aku pergi keluar, ambil KWSP, pergi keluar, boleh buat duit. So surgeon kan kaya kononnya, kaya, boleh buat duit sebagainya. But then, bila saya dah kerja for 5 years, and then around 2019, that was actually 2009, that was the turning point in which saya nak masuk master program. Bila saya nak masuk master program tu, and then bincang dengan wife, masa tu wife saya macam, can you please not being a surgeon? Wife saya tak mahu saya jadi surgeon. So dia kata, dia tahu perangai saya macam mana. Dia kata, kalau abang jadi surgeon, abang takkan ada kat rumah sampai bila-bila lah jawabnya. Confirm bakal ada kat hospital je. So she thinks that I will not be suitable to be a surgeon sebab dia tahu cara kerja saya. So because of that, saya buat istikharah. And bila saya buat istikharah masa nak isi borang master, masa nak buat pakar tu, suddenly istikharah saya membawa saya ke psychiatry. Bawa saya ke psychiatry, and then I pilih psychiatry, and I open up to that option. So sebab hidup kita kan not something yang betul-betul macam in the future, kan, bukan kita yang tulis diri atas batu. Macam Allah tahu apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita, tetapi kita bukan kita yang tulis atas batu, tapi kita boleh usahakan apa yang kita mahu. Dan kita mahu, that at the same time kita kena open up to different kind of possibilities. So nothing in our life boleh berlaku sebagaimana yang kita inginkan, seperti mana yang kita inginkan dan sebagainya. Mungkin antara you all ada yang berfikir, aku nak jadi jutawan at the age of 40, katakan. Atau nowadays target nak jadi jutawan by the age of 30. Tetapi by the age of 30, the only jutawan yang you boleh capai mungkin hutang yang berjuta, bukannya duit berjuta. So the possibility is so many. Kebarangkalian tu terlampau banyak sehingga kan kita tak boleh nak confirm kat mana kita boleh letakkan jari kita. Yang kita boleh kata, okay, this will be me in 20 years time, 40 years time, or maybe 50 years time. Even doktor sekarang ni, walaupun doktor dah jadi pakar perunding psikiatri at the age of 40, doktor pun tak tahu apa akan berlaku pada doktor 5 years time or 10 years time. Tetapi I'm always looking forward to challenges in my life, and I'm open up of lots of possibilities in my life too. Walaupun macam doktor nak fikir apa lagi, doktor dia pakar perunding, tak payah fikir lah, just continue your job. Tapi hidup kita ni ada macam-macam benda yang boleh berlaku, dan we never know
apa titik lemah kita. Sometimes kita tak tahu, tak sedar apa titik lemah kita, dan ia mungkin menjadi cabaran yang besar kan gitu. Bukan menjadikan kita jatuh, tapi cabaran yang besar. Okay, saya rasa we have another 5 minutes. Saya serahkan kembali kepada moderator just in case kalau ada soalan satu. Ya doktor, Allahu Akbar. Perkongsian yang cukup menarik dan cukup berat, tapi alhamdulillah banyak input yang saya terima dan saya percaya para peserta pun sama. Okey Ustaz, ada satu soalan nih yang kami terima dari Dua soalan, Sir. ada dua soalan. Okey. Satu soalan PM doktor. Satu soalan daripada pihak peserta yang ada PM kami. Satu soalan lagi peserta akan direct kepada doktor ya. Boleh? Okey. Soalan pertama doktor daripada Encik Ghazali bagi mewakili Majlis Belia OKU Malaysia. Okey, soalannya berbunyi adakah ianya tidak normal dan dianggap ada mental illness jika seseorang itu rasa ingin membunuh diri? Okey. So jawapan dia adalah bila seseorang itu ada keinginan untuk mendatangkan kecelakaan pada diri sendiri, sometimes istilah bunuh diri pun tidak tepat. So majoriti yang kita jumpa sebenarnya tidak pun teringin untuk mati, tapi mereka melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan kecelakaan pada diri mereka dan sesuatu yang berbahaya pada diri mereka, dan kebarangkalian bahawa insiden ataupun aksiden berlaku dan akhirnya mereka end up dengan kematian dan sebagainya, which is actually kita tak mahu. So dalam konteks ini kan Tuan Ghazali, saya boleh katakan bahawa yang pertama, the most important thing ialah perbuatan mendatangkan kecederaan pada diri sendiri not equal to bunuh diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbuatan mencederakan diri sendiri not equal to mental illness. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan itu ada penyakit mental pun. Sebab ramai orang di luar sana yang melakukan perkara-perkara ini, diorang sebenarnya bertindak berdasarkan situasi yang berlaku dalam kehidupan mereka pada ketika itu, sehingga mereka tak mampu untuk cope dengan betul dan akhirnya mereka melakukan sesuatu yang bahaya. Apa yang kita panggil sebagai negative coping style, cara menyelesaikan masalah dengan yang tidak betul. So ini boleh berlaku. Sebab kenapa doktor cakap macam ni? Sebab tak semua orang yang ada penyakit mental ada pun keinginan untuk melakukan ini. Dan orang yang penyakit mental betul-betul, even dalam konteks mungkin you all mungkin rasa macam orang yang kemurungan mesti nak bunuh diri kan. Even orang-orang yang ada penyakit kemurungan pun mereka tak mahu ini ada. Mereka tak mahu melakukan ini. Yang pertama. Yang kedua adalah bila pemikiran ini datang dalam konteks penyakit mental, dia datang dalam konteks di mana orang itu tak mahu menerima pemikiran itu, tapi pemikiran itu datang seolah-olah obsesi ataupun penceroboh yang masuk dalam kepala mereka, dan mereka jadi lemas dengan pemikiran itu. So ada bezanya. So mental illness is not equals to bunuh diri is not equals to mental illness, bunuh diri not equals to mencederakan diri sendiri pun not equals to mental illness. So isu self-harm atau mencederakan diri sendiri dan bunuh diri ini isu yang sangat besar dan tidak semua melibatkan orang yang ada penyakit. Okey doktor, terima kasih doktor atas pencerahan yang diberikan. Okey doktor, untuk soalan yang kedua ni kita minta doktor sendiri yang baca beberapa soalan yang telah dihantar oleh peserta melalui chatting room. Boleh doktor? Okey. So saya dimulai dari bawah ni. Syukriah dari UMS, bagaimana cara mudah untuk elakkan diri sendiri dari melakukan diagnosa penyakit mental terhadap diri sendiri hanya daripada internet. Okey, fine. Okey, untuk adik-adik sekalian, the most important thing yang you all kena faham, cara untuk mendiagnosa sesuatu penyakit mental bukanlah mudah dan dia sangat kompleks. Dan kalau you all gunakan carian internet untuk mendiagnosa you all, doktor sendiri pun boleh dapat 5 diagnosa dengan sendirinya. Doktor mungkin boleh ada diagnosa diri doktor ada ADHD, disleksia, mungkin bipolar sikit, mungkin kemurungan sikit. So anytime kalau kita gunakan internet sebagai carian diagnosa kita boleh dapat diagnosa di hujung jari. Tetapi itu tidak tepat, sebab untuk seseorang didiagnosa penyakit mental, dia sangat kompleks, sangat rumit, dan even kami pun sebagai pakar pun kadang-kadang kita pun sendiri macam ragu-ragu betul ke tidak. Kita tak sure, kita ambil masa sampai 3-4 kali sesi baru kita okay fine, orang ini ada kemurungan, okay fine, orang ini ada anxiety ataupun bipolar dan sebagainya. It's not easy, yang pertama. Yang kedua adalah bila you all menggunakan internet sebagai medan untuk you diagnosa, you akan stigmatize diri you. Sebab bila you Google buat screening semuanya, alamak aku ada depression yang teruk. Sedangkan depression yang teruk tu bukan kemurungan, bukan
major depressive disorder. Just depression yang teruk berdasarkan skala yang you all guna atau screening tools yang you all guna. Suddenly you akan stigmatize diri you kata, aku ni ada sakit mental lah. Kan, bila kita stigmatize diri kita akan mula bergerak dan bertindak sebagaimana orang yang sakit. Sedangkan orang yang sakit pun tak nak macam tu. Tapi you all mula bergerak ke arah itu. Okay, that's second thing. The third thing ialah, bila kita gunakan internet sebagai platform untuk mendiagnosa, kebaran kalian, jika benar-benar you all ada gejala-gejala tertentu, you all boleh miss penyakit-penyakit fizikal yang lebih mudah dirawat. Dan penyakit-penyakit fizikal yang lebih berbahaya daripada penyakit mental you all. So, kenapa nak kena jumpa doktor ni? Yang pertama, doktor akan buat screening. Screening tu bukan sekadar psikologi. Screening tu berdasarkan darah you all, ada penyakit-penyakit fizikal yang mungkin menunjukkan simptom yang sama, masalah-masalah lain yang mungkin menyebabkan masalah yang sama. So kita kena screen banyak benda dan approach pula berbeza. Kalau sometimes kan ada orang yang diagnosa diri sendiri dengan gunakan internet, kadang-kadang kita tengok dekat dia punya IG dan sebagainya ada 7 diagnosa mental illness, macam biar benar ni, macam tak logik kau ni ada 7 penyakit kan. Doktor kami ni pun kalau dah dapat 2 diagnosis pun susah. Ini kan kita tengok dekat di IG, di Twitter semuanya, survivor of bipolar disorder, PTSD, BPD. Oh yo, dahsyatnya. Okay, ini mustahil dalam dunia nyata. Ini mesti dia duduk kat parallel universe ni kan. Kat dunia sekarang memang tidak ada dah. So sometimes itu adalah benda yang kita kena kita kena aware. So soalan lain Okay. Okay, Putra, wakil NGO. Okay. Selalu kita dengar di mana-mana dan juga di media sosial orang yang mahu melakukan perkara seperti ini berkait dengan iman yang rapuh. Apa pendapat doktor tentang perkara ini dan juga bagaimana cara untuk menjelaskan masyarakat bahawa perkara seperti pengorbanan tidak berkait dengan kehakiman. Okay, baik. Okay, the most important thing, adik-adik sekalian, kita ada 3 situasi di sini. Situasi pertama ialah sebelum penyakit mental, situasi kedua adalah penyakit mental, situasi ketiga adalah proses pemulihan untuk sakit mental. Dalam konteks iman, dalam konteks kami psikologi, psikiatris, kami bercakap tentang spirituality, psycho-spirituality, ataupun kalau kita translate adalah kerohanian psikologi, psikologi kerohanian. Kita tak kena, tak apalah, kita guna psycho-spirituality. So, bila bercakap tentang psycho-spirituality ataupun iman, iman ni adik-adik semua fahamkan iman kita ni boleh up and down bila-bila masa kan. Yang kata beriman kuat pun tak tentu petang nanti macam mana. Yang kata iman tak kuat pun tak tentu, mungkin petang ni iman dia bertambah dan sebagainya. Saya pun tak tahu iman saya berapa, mungkin Sarul pun tak tahu iman dia berapa. Kalau ada markah 100, tanya Sarul dia umur sekarang markah berapa pun, mana aku tahu. Ini soalannya macam mana. So saya sangat subjektif. Kita tak mampu mengukur iman sesiapa sekalipun, termasuklah orang-orang yang sakit mental. Sebab bila cakap tentang iman ni, adik-adik sekalian, kalau katakan iman adalah kayu ukur sama ada sakit atau tidak, bagaimana orang yang tidak pernah beriman? Tidak pernah beriman dengan Tuhan. Jadi macam mana tu? Macam ni kita nak explain situasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyakit, adik-adik sekalian, adalah sesuatu yang bukan dalam kawalan kita. Kita tidak bercakap tentang orang yang macam sikit-sikit sedih dan sebagainya ataupun ada isu kesihatan mental. Kita bercakap tentang penyakit. Dia seolah-olah nak kata macam orang yang ada dapat kanser, lepas tu kita kata kau kurang iman ni, lepas tu kau dapat kanser. Macam wah, dahsyat betul. Sama status dia. Penyakit is penyakit, sesuatu yang di luar. Tapi jika seseorang itu mempunyai kekuatan kerohanian yang bagus, dia mampu mampu mengeluarkan orang itu daripada penyakit yang lebih cepat berbanding dengan orang lain. Kalau kita ada perhubungan yang baik dengan Tuhan kita, dengan Allah SWT, kita lebih mudah berbangkit dengan orang yang tidak ada asas ataupun kerohanian yang kukuh sebelum dia sakit. Dan kerohanian ataupun iman ni tak boleh dipaksakan kepada sesiapa saja. Kita tak boleh nak paksa kepada sesiapa saja, yang pertama. Yang kedua ialah bila kita sakit, dia sudah terlambat untuk kita kata, kau kan tambah iman kau kan. Sebab orang sakit, ada sekalian, dia keupayaan fizikal psikologi dia dah berbeza berbanding dengan orang normal. Kita boleh bercakap tentang solatnya begitu begini pada ketika kita sihat ni yang orang kata kau kurang iman tu, yang kau yang bercakap tu yang kena tambah. Kau yang bercakap tu yang kena. Doktor, sebenarnya begitulah. Terus dikaitkan dengan agama, dengan iman. Yes. Kalau orang tersebut penyakit dengan kita, sebab dia akan mendatangkan fitnah kepada agama. Sebab
kadang-kadang kan doktor biasa jumpa pesakit-pesakit kita yang struggle dengan penyakit kemurungan dan sebagainya. And then dia kata kalau jumpa ustaz begini-begini. Sedangkan sebenarnya mungkin kadang-kadang nasihat tu umum, tetapi dalam konteks penyakit pula, sometimes bila kita bagi nasihat yang umum, orang yang menerima pula dalam konteks dia punya kognisi dia tidak bagus. Itu yang pertama. Jadi kesalahan dia seperti itu berbeza. So ada banyak salah faham yang boleh berlaku antara kita yang menyampaikan dengan orang yang menerima pun satu masalah juga. Jadi dalam konteks kita kan, cuba elakkan benda-benda sebegini bila kita berbincang dengan orang yang betul-betul sakit. So bagi saya kan, bila kita berjumpa dengan kawan-kawan kita yang sakit mental atau berpenyakit, kita bantu dia dari segi practicality. Contoh macam dia tak ada kenderaan nak ke hospital, tolong dia bawa ke hospital. Ada benda-benda yang kita boleh bantu sikit-sikit, bantulah. Tak payah kita kau kena sembahyang begitu begini. Benda yang wajib buat. Tak kisah kita sakit apa pun sekalipun. Walaupun kita terbaring sekalipun, wajib tetap wajib. Tak payah nak sembang pasal benda tu. Kita bertanggungjawab pada amalan kita, bertanggungjawab dengan apa yang kita patut lakukan dan tak patut lakukan. So yang penting bagi kita adalah, kalau kita ada kawan yang ada masalah, jangan kita nilai kau ni iman kau berapa ni? Aku 100, kau berapa? 50. Patutlah kau tolong. Doktor pun tak ada bagi nombor. No one boleh bagi nombor lah kan. Okay. Ada lagi soalan doktor yang boleh dijawab? Doktor, macam ni doktor, apa ni? Beberapa hari ni ada beberapa artis lah yang dulu berhijrah pergi ke arah kebaikan, tiba-tiba sekarang berhijrah semula ke yang sebaliknya lah doktor. Jadi benda tu dipaparkan di media massa. So bila dipaparkan di media massa, orang awam netizen akan mula ajukan beberapa pendapat. Ada yang kata kenapa kalau depres kenapa perlu dipertontonkan. Jadi situasi doktor, kalau boleh minta doktor bagi pencerahan sedikit. Okey, baik. Okay, adik-adik sekalian kan, sebenarnya media massa adalah satu tools, satu alat dalam kehidupan kita. Kita boleh gunakan alat ni untuk menambahkan sakit hati, ataupun menggunakan alat ini untuk mendapatkan tenang hati kita. So kalau adik-adik sekalian kan, kalau adik-adik gunakan alat ini untuk mengutuk orang, rasa marah dengan orang ini berubah begitu, orang itu berubah begini, orang itu kata begitu, orang kata begini. Kita ni nak hidup tenang aman ke kita nak hidup kita sibuk dengan perangai dia? Kan, itu tabiat, perangai, perilaku, tingkah laku kita yang kalau kita tak setuju kan, kita doa kepada Allah SWT, jauhkanlah aku daripada perangai-perangai itu. Itu penting. Bukan kita kutuk dan sebagainya. Kalau kutukan kita mampu mengubah iman orang itu, silakan. Tapi kalau benda yang kita lakukan tidak mampu mengubah apa-apa, cuma menambahkan sakit hati, kita pula bergaduh dengan orang-orang lain, kita pula yang bergaduh dengan kawan kita, sebab kawan kita, kau kenapa kau kutuk begitu? Tak bagus tu. Kan, tiba-tiba kita bergaduh pula kan. Sedangkan hidup orang itu tidak ada kena dengan hidup kita. Dan kita sendiri sebenarnya ada banyak benda yang kita kena fikirkan ada di sekalian berbanding dengan masalah orang itu. Kan orang itu boleh melakukan segala-gala benda, tetapi mereka tidak akan dapat apa-apa perhatian daripada kita jika kita tak tumpukan perhatian pada mereka. Kan, dan mereka tidak akan dapat apa-apa publicity kalau kita tak berikan mereka publicity. Kadang-kadang kan dalam konteks orang-orang begini kan, kita sebenarnya yang menjadi agent publicity mereka. Agent kepada kejahatan mereka. Agent kepada kebejatan mereka. Kita yang bagi peluang, ruang untuk mereka mendapat perhatian. Kita yang memberikan view kepada mereka. Jadi kalau you all rasa apa yang mereka lakukan itu tidak mendatangkan manfaat pada diri kita ataupun orang lain dan boleh mendatangkan mudarat, tinggalkan dia orang. Tinggalkan dia orang. Jangan komen apa-apa. Tutup. Kalau dah marah sangat kan, tap, delete. Tap, delete. Begitu. Jadi doktor, last soalan daripada daripada kita punya peserta doktor, kalau boleh baca lagi. Kita ada dah. Okey, Laman Minda tu ialah Facebook page. Saya kumpulkan semua pakar-pakar psikiatri seluruh Malaysia untuk bersama-sama dekat Facebook page Laman Minda. So, last word from saya ialah adik-adik sekalian, the most important thing ialah bila kita cakap tentang norma baharu ialah kita lihat norma baharu ni sebagai sesuatu yang exciting. Sesuatu yang exciting, dan ini adalah hakikat hidup kita semua. Hakikat hidup doktor, hakikat hidup adik-adik sekalian. Kita tak mampu mengubah hakikat ini, tetapi kita mampu melakukan sesuatu dengan hakikat hidup kita ini. So, gunakan peluang ini untuk lakukanlah apa-apa yang
you all boleh apa-apa yang boleh mendatangkan kebahagiaan kepada hidup you all. Jangan risaukan hidup orang lain jika hidup orang lain itu tidak ada kena dengan hidup kita. Kita nak ubah masyarakat, kita kena mulakan diri kita. Kita nak ubah orang dalam keluarga kita, kita kena mulakan dengan diri kita. Kalau kita pun ke laut dalam, macam mana kita mahu menghantar orang ke puncak gunung, begitu. Okey, itu saja dari saya, Zardin. Doktor, last soalan boleh? Last, boleh. Daripada apa ni, serta ada PM admin. Okey, soalnya berbunyi dia ada penyakit gila seks. Macam mana mau ubah? Okey, dia ada dia sendiri. Soalan berat kan? Ini tambah doktor macam speechless kejap. Ini setengah jam ni pertama ni. Oi, susah. Okey, ringkas saja. Okey, bila kita bercakap tentang isu begitu kan, isu itu adalah apa yang kita panggil sebagai sexual addiction ataupun behavioral addiction. Dan behavioral addiction ni bukan senang untuk diatasi. Apa yang kita boleh lakukan bila seseorang itu ada masalah itu, yang pertama sekali dia kena kenal pasti apakah cues ataupun dia punya pencetus kepada behavior itu. Contoh macam kalau katakan dia kata, doktor, biasanya kalau saya akan mula buat perangai begitu kalau saya berseorangan, kalau saya tidur lambat, ataupun kalau saya tengok internet, ataupun saya gunakan social media. So you kena kenal pasti cues you. So kenal pasti cue yang pertama. Yang kedua, you kena kenal pasti apakah biasanya timing di mana you melakukan perbuatan itu. Yang ketiga adalah you kena kenal pasti frekuensi. Yang keempat adalah you kena kenal pasti apakah dia punya perasaan before perbuatan itu dilakukan. Contohnya marah ke, macam excited sangat ke, ataupun bosan ke, apa-apa saja. So, kenal pasti cues kepada behavior adalah salah satu langkah untuk kita mengurangkan perbuatan itu. Sebab kalau contoh you all kata you ada masalah itu kan, maksudnya you all duduk dengan siapa ni? You all duduk dengan siapa ni? Duduk seorang-seorang. Kan? Kalau korang duduk seorang-seorang, memang korang sengaja jadi pasal kan? Betul. Kalau jadi duduklah dengan orang lain kan? Jadi duduk dengan orang lain, bersama-sama dengan orang lain, habiskan masa kita dengan orang lain, aktifkan diri dengan macam-macam aktiviti supaya you all kurang masa untuk melakukan perkara itu. Contoh macam kalau katakan yang bertanya soalan ni kan, dia tak terlibat dengan seminar belia sebagai AJK kan. Next year dia kena mohon jadi AJK, sibukkan diri. Jangan betul. So salah satu cara untuk kita mengurangkan behavioral addiction, termasuklah sexual addiction, adalah kita kena alirkan tenaga kita kepada benda yang penting dalam kehidupan kita. Sebab adik-adik sekalian, seks is just macam sikit je dalam kehidupan kita. Sikit saja. Bukanlah penting untuk survivability manusia kan. Tapi even kalau kita tak kahwin pun, ramai je orang yang berkahwin yang ada anak. Tak ada masalah pun kan. Yang tak ada anaknya, you all je. Tak satu orang je. Tapi sebab benda itu bukanlah satu benda yang penting kehidupan dia. Dia bukannya tentang survivability. Dia lebih kepada kenikmatan. Nikmat yang sementara yang kita ada cara untuk dapatkannya. So ini adalah benda-benda yang kita kena sedar. So kalau kita ada isu dengan behavior addiction, aktifkan diri you dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Exercise, jaga makan, kenal pasti cues. Make sure yang you tak terjatuh ke dalam cues-cues yang doktor sebut tadi. Kalau ada masalah trauma, pergi jumpa psikologis untuk selesaikan masalah trauma you. Kalau you ada isu-isu lain, jumpa doktor untuk bantu. So ada macam-macam cara untuk you bantu diri you. Yang penting, bila orang yang bertanya, maksudnya orang ini sedar bahawa dia ada masalah. That's the most important thing. Bila you acknowledge yang you ada masalah, you akan mula melakukan perbuatan yang sepatutnya untuk menyelesaikan masalah you all. Dan insyaAllah you akan berjaya. Okey doktor, alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian dan sesi soal jawab sebentar tadi. Okey doktor, ada kata-kata akhir sebelum doktor mengakhiri doktor pada hari ini? Okey, kata-kata akhir saya last sekali adalah adik-adik sekalian, appreciate apa yang kita ada dalam tangan sekarang. Apa-apa saja yang ada dalam tangan, even kalau you all kata doktor saya tak ada apa-apa dalam tangan, sometimes ada banyak benda yang ada dalam tangan you all. Perhatikan di sekeliling you all, appreciate benda-benda positif yang you ada sekeliling you all, dan insyaAllah you akan bertambah kuat daripada hari ke hari. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Doktor. Ya, terima kasih doktor atas kelapangan masa yang diberikan. Semoga kita bersoal lagi doktor untuk program yang seterusnya jikalau ada doktor. InsyaAllah. Okey, kita Okey, alhamdulillah. Berikut tadi perkongsian bersama Dr. Rustam. Okey, gini
tanpa membuang masa kita sesi seterusnya bersama dengan seorang lagi asatiza yang cukup terkemuka yang sering diundang ke program dakwah di Kaca Television dan juga antara panel yang sering kami jemput untuk menjayakan seminar Fiqh Belia sebelum ini. Okey, terlebih dahulu saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta agar memastikan sistem audio anda semua dalam keadaan senyap. Dan jangan lupa trendingkan kita punya program pada hari ini dengan hashtag caption seminar Fiqh Belia. Apa-apa sahaja, yang pasti mana yang terbaik itulah yang akan dipilih sebagai pemenang selama 2 hari, bermula pada hari ini dan juga esok. Okey, saya masih lagi menunggu bagi reschedule apa semua. ketibaan daripada ketibaan pula, minta maaf. Okey, masih lagi belum ada respon daripada pihak teknikal. Jadi kita berhenti sekejap 2 minit sementara sesi seterusnya. Okey, para peserta boleh lihatkan diri, minum air kah, tegakkan otot. Rasa sendiri pun mula sakit pinggang sudah.